بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tamanya hadirin-hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurnia kita dapat sama-sama solat maghrib istimewa bersama imam jemputan dari MSN Mula Albaq. Alhamdulillah, sungguh elok suara imam, sungguh indah bacaannya. Alhamdulillah, sekali lagi sama-sama kita panjatkan kesyukuran kerana kita dapat hadir dalam majlis ilmu di mana Rasulullah sebut majlis ilmu merupakan salah satu daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Bayangkan taman-taman syurga Allah Jannah, di bawahnya mengalir air-air sungai, buah-buahan, semua buah-buahannya ada, minumannya ada, makanannya ada, bidadari-bidadarinya ada. Syurga dilengkapi dengan pelbagai nikmat yang kita tak dapat di dunia. Okey? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas ila akhir al-azim. Allah kata, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan kitab Allah, kalamullah, Al-Quranul Karim. Allah kata lagi dalam surah Ad-Dukhan, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Sadaqallahul azim. Pada ayat ketiga surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh berkat. Al-Quran pada peringkat pertama diturunkan pada malam 17 Ramadan. 17 Ramadan. Berkaitan dengan ayat ini, suka ingin saya berkongsi bersama hadirin sekalian, berkongsi mengenai bulan Ramadan, bulan di mana dipenuhi dengan kerahmatan dan keberkatan. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah memberi peluang kepada kita untuk menambahkan amal, untuk mencari peluang untuk kita menambahkan peluang kita ke syurga, insya-Allah. Bulan Ramadan terdapat banyak keistimewaan pada bulan Ramadan. Contohnya, dalam bulan Ramadan lah satu-satunya bulan yang adanya solat tarawih. Bulan-bulan lain tak ada solat tarawih. Tak ada. Solat tarawih banyak manfaatnya. Tak. Bulan-bulan lain sekadar solat 5 waktu, solat-solat sunat. Bulan Ramadan ibadat yang boleh kita buat solat sunat tarawih. Atas kita 8 rakaat, 20 rakaat, atas kemampuan kita. Okey. Selain itu, Ramadan, Allah juga tanpa kita sedari memberi peluang kepada kita untuk berqiyamul lail. Dalam kita nak bersahur, banyak masa yang kosong sebelum bersahur. Tanpa kita sedar, Allah sedang memberi peluang kepada kita untuk berqiyamul lail, untuk bangun, walaupun salat sunat tahajud 2 rakaat, walaupun hanya dengan membaca Al-Quran 1 muka surat, walaupun dengan hanya berzikir, walaupun dengan hanya beristighfar, Allah memberi peluang kepada kita untuk berqiyamul lail dan bertaubat, mengingatinya kembali tanpa kita sedar. Okay. Ramadan juga menyedarkan kita. Kerana apa? Kerana ramai individu yang tak sempat menjalani Ramadan. Ramai individu
yang sangat berharap untuk mengalami Ramadan. Tapi kita tak tahu ajal kita. Mungkin ajal kita malam 1 Ramadan. Mungkin ajal kita 2 malam sebelum Ramadan. Kita sering dengar orang berdoa, Allahumma ballighna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kita dalam menghadapi bulan Ramadan sememangnya terdapat banyak dugaan, cabaran. Contohnya, dalam bulan Ramadan inilah kita kena pandai mengawal nafsu. Nafsu makan, nafsu bermain, nafsu minum dan sebagainya. Dan Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan pada peringkat pertama daripada Allah turun kepada Lauh Mahfuz pada 17 Ramadan. Ini membuktikan kemuliaan Al-Quran dan juga kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan menambahkan lagi bukti bahawa Ramadan itu bulan yang amat istimewa dalam kalender Islam. Dalam bulan Ramadan juga adalah berlakunya perang Badar, di mana pihak Islam, tentera Islam menang walaupun dalam berpuasa, walaupun dengan jumlah tentera yang kecil, menentang pihak kafir yang berjumlah 1000 orang. 3 kali ganda lebih ramai daripada umat Islam. Siapa sangka dalam berpuasa kita boleh menewaskan pihak musuh dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah, Dia akan tolong hamba-hambanya yang menegakkan agama. Allah berfirman dalam surah Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. In tansurullah, tolonglah Allah, yang ini agama Allah. Yansurkum, nescaya Allah akan tolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan tetapkan agama, dan tetapkan kedudukan kamu. Walaupun kita hanya menolong, contoh yang paling mudah, Bilal sering azan, menyeru orang-orang untuk datang ke masjid, solat berjemaah. Itu merupakan salah satu sumbangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa juga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh harapan, dengan bersungguh-sungguh, maka diampunkan dosanya ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang lalu. Melalui hadis ni kita dapat tahu, sekiranya kita betul-betul menghayati bulan Ramadan, sekiranya kita betul-betul berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh bersungguh-sungguh, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tak mustahil Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Semua orang pernah membuat dosa. Kullu ibni Adam khata'. Tidak ada orang yang pernah terlepas dari dosa, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rebutlah peluang dalam bulan Ramadan ni melalui ibadat-ibadat tertentu, solat tarawih. Apakah termasuklah bersahur? Kerana bersahur itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jemput. Boleh panjang. Okey. Kalau kita nak rungkai bulan Ramadan ni terlalu panjang, boleh dirungkai tapi esok baru habis. Takut nanti tinggal untuk imam, untuk Bilal dia ada depan. Kan? Okey. Dan pesan diri saya sendiri, pesan diri saya yang penuh hina dalam hal ini, pesan diri orang yang kurang berpengalaman ini berbanding ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, kakak-kakak, abang-abang sekalian.
Berebutlah peluang dalam bulan Ramadan kerana kita tak tahu ajal kita bila. Mungkin esok saya meninggal. Mungkin turun masjid gereja meninggal. Mungkin semalam sebelum Ramadan pakcik-pakcik meninggal dulu, kita tak tahu. So, persiapkan amalan kita dengan sebaiknya, dan sekiranya kita sampai ke dalam bulan Ramadan, lakukanlah amalan dengan penuh bersungguh-sungguh, dan anggaplah Ramadan tu sebagai Ramadan yang terakhir untuk diri kita. Mungkin Ramadan tahun depan kita dah tak lalui. Mungkin Ramadan tahun ni pun kita tak lalui, walaupun hanya berbagi berapa belas hari lagi. Kita tak tahu. Okay? Dan kesimpulannya, Ramadan memberi peluang kepada kita untuk menambahkan amalan ibadat, menambahkan pahala kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rebutlah peluang itu, carilah peluang itu, ambillah peluang itu, dan jangan sia-siakan, insya-Allah. Saya rasa sebab terima kata tazkirah ringkas, sering ringkas lah ni, insya-Allah. Itu saja. Semoga tazkirah ringkas daripada seorang hamba yang hina ini, seorang yang penuh lemah ini, seorang yang tidak berilmu berbanding ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya hormati sekalian, ambillah walau sedikit, kerana dengarlah apa yang disampaikan dan janganlah kita lihat apa yang siapa yang menyampaikan, insya-Allah. Ma asabahu min hasanatin fa min Allah wa ma asabahu min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak terbaik dari diri sendiri. Aku qul qawli hadza wa astaghfirullah.